Tiga tram transit kereta api otonomi ART dijangka tiba di Nusantara, Kalimantan Timur menjelang akhir bulan ini. Menteri Pengangkutan Indonesia Budi Karya Sumadi ketika mengumumkan perkara itu berkata, operasi tram dijadual bermula pada Ogos 2024. Ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini amat penting dan limbang ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi? Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Jangan Pandang Remeh IKN. Satu video yang mengulas tentang sorotan Malaysia terhadap IKN ataupun Ibu Kota Negara Baru Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Menjelang upacara tanggal 17 Agustus Indonesia di Ibu Kota Nusantara, progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 90% untuk fase awal. Sebagian bangunan sudah rampung seperti rusun ASN, Lebuh Raya, kawasan inti dan sebagainya. Ada pula uji coba mobil terbang dan kereta tram sedang dilakukan. Sudah ada Dengan ininya. pembangunan pesat Indonesia ini menjadi sorotan Parlemen Malaysia. Mereka khawatir, takut tertinggal. Tiga tram transit kereta api otonomi ART dijangka tiba di Nusantara, Kalimantan Timur menjelang akhir bulan ini. Menteri Pengangkutan Indonesia Budi Karya Sumadi ketika mengumumkan perkara itu berkata, operasi tram dijadual bermula pada Ogos 2024. Ini pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang kita harus pandang remeh-temeh. Ini amat penting dan limbang ekonominya sangat penting lah. Dan berikutan dengan ini, adakah kerajaan atau kementerian untuk bercadang untuk mengadakan lawatan secara rasmi kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk membincangkan impak yang akan dikenakan oleh Sabah dan Sarawak? Apakah kita akan terus berkurung seperti katak tidak di bawah tempurung? Penggunaan di Sabah dengan menegaskan Indonesia ketika ini sedang membangunkan lebuh raya di Kalimantan dalam usaha memindahkan ibu kotanya ke wilayah itu. Antara ibu negara ini dengan Kalimantan hanya 460 km. Dan Indonesia telah membuka jalan lebuh raya mereka. Kita belum ada apa-apa tindakan. Kalau kerajaan federal rasa ini adalah hubungan antara Sabah dan negara Indonesia, maka empowerkan kita, bagi kita kuasa berunding. Cuma macam tidak ada movement daripada kerajaan persekutuan. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Ini termasuk menambah baik kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara. Malaysia-Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudian itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Selain itu, media dan pakar strategis Malaysia membahas tantangan pembangunan IKN yang dibangun dari nol di hutan belantara dan masalah keuangan. Tetapi kita tahu juga cabarannya bukan kecil. Dengan kosnya, dengan kawasan yang barunya, hampir kesemuanya diliputi hutan belantara di IKN dan juga kawasan yang masih tidak terjangkau infrastruktur utama seperti lapangan terbang, pelabuhan, jalan raya, tol dan juga jaringan di kalangan bandar-bandar di sekitar Kalimantan dan juga Borneo itu. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang pastinya pemerintah Indonesia sudah pun menjangkakan ini akan berlaku?
Betul. Kerana seperti mana yang sudah dibicarakan sebelum ini oleh pemimpin-pemimpin Indonesia, bahawa rasionalnya itu strategik rasional untuk memindahkan ibu kota itu begitu jelas ya, kerana Jakarta sudah tidak mampu menampung beban populasi, termasuk dari segi pentadbiran sistem pentadbiran kerajaan. Jadi harus dikurangkan beban Jakarta itu, because it is a sinking city ya. Jadi harus dipindahkan ke bahagian lain Indonesia, dan ini sekaligus akan memastikan ekonomi di luar Pulau Jawa itu berkembang dengan pesat. Jadi jelas di sini. Tapi apa yang seperti mana yang Haji Nazri kata, ini bukan suatu perkara yang mudah, dan harus diingatkan bahawa membina megacity ini ialah work in progress. Jadi the Development Authority juga telah menerangkan bahawa pembangunan IKN ini dilakukan secara berfasa ya. Jadi 5 fasa kalau tidak silap saya sehingga tahun 2045, dan sekarang ini baru masuk fasa kedua. Pertama mahu transisi untuk masuk ke fasa kedua. Jadi ini cuma sekadar, bukan saya nak kata sekadar gimmick lah, tetapi apa yang dipertontonkan, diperlihatkan kepada rakyat, Istana Garuda, beberapa lagi mercu tanda utama pemerintah di sekitar kawasan kompleks pentadbiran Nusantara itu cuma perkara-perkara asas. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, terutamanya dari segi kesaling hubungan, iaitu connectivity ya. Jadi misalnya beberapa hari kemarin jambatan Pulau Balang telah dirasmikan oleh Presiden Jokowi. Apa yang penting sekarang ni adalah untuk memperlihatkan momentum pembangunan IKN itu sendiri. Jadi saya rasa inilah yang cuba ditonjolkan oleh Presiden Jokowi. Jadi apabila momentum itu tercipta, bila gambar-gambar seperti influencer ke segala macam yang menunjukkan bahawa IKN ini bukan sekadar omongan sahaja, IKN ini bukan sekadar bayangan, tetapi sudah mula ada pembangunan dan sudah menampakkan wajahnya secara fizikal. Jadi ini akan memberikan keyakinan kepada para pelabur untuk masuk melabur di IKN ini. Tapi seperti yang Dr. Kunto sebutkan juga tadi, banyak perkara-perkara pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu, iaitu sistem air, sistem elektrik. Ini semua penting kerana kita harus ingat visi IKN itu adalah bukan sahaja ibu kota ibu kota baharu di dalam hutan, tetapi also a smart city. Inilah city untuk masa hadapan. Jadi memerlukan daya elektrik, tenaga elektrik, walaupun tenaga solar katanya. Jadi teknologi sebegini memerlukan belanja yang besar. Of course pada mulanya membina membina bandar yang baru ini di mana-mana sahaja memerlukan, termasuk kita waktu di Putrajaya, pemindahan ibu kota pentadbiran kita di Malaysia, memerlukan belanja oleh kerajaan daripada bajet negara atau dipanggil APBN di sana. Tapi sekarang ini dikatakan 20%. Bagaimana pula nanti apabila bergerak ke hadapan, dan kita harus ingat akan ada transisi kepada presiden yang baru, dan saya rasa presiden yang penting untuk pelabur luar melihat bagaimana dalam 1 tahun pertama Presiden Prabowo menjabat jabatan presiden, adakah momentum tersebut dikekalkan. Dan saya rasa jika momentum dikekalkan, tumpuan diberikan dalam pembangunan IKN ini, saya rasa baru ketika itu pelabur asing yang sudah sign MOU segala macam dengan ini akan mula merealisasikan pelaburan mereka di IKN. Tapi perlu ada keseimbangan. Tidak boleh hanya pemerintah atau kerajaan saja mengeluarkan belanja daripada bajet negara, kerana sudah pasti ada banyak ada shilling, betul. Kebutuhan yang perlu tuntutan rakyat semasa, seperti mengawal kos inflasi,
melaksanakan dasar-dasar yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo, misalnya contohnya projek makan gratis ya. Di sekolah-sekolah itu mahu menelan belanja yang kurang lebih 3 hingga 4 bilion US dollars. Okey, jadi itu perbelanjaan yang besar. Nusantara memerlukan lebih 30 bilion US dollars untuk dibangunkan untuk menjadi satu ibu kota yang berdaya saing. Jadi pemikiran harus jangka panjang. Kita tidak boleh hanya melihat pada apa yang berlaku ketika ini, tapi melihat ini sebagai momentum bergerak ke depan. Kalau dalam masa 1 tahun ini momentum itu masih ada, jadi saya rasa jangka deadline 2045 itu walaupun jauh kalau kita lihat dari hari ini baru 2024, tetapi penting di awalnya itu momentum yang sihat dibangunkan supaya apa yang ingin dicapai dapat dicapai oleh kerajaan Indonesia. Begitulah pandangan media dan pakar strategis dari Malaysia tentang pembangunan IKN Nusantara. Sebelum acara tanggal 17 Agustus, pemerintah Indonesia akan melakukan sidang. Oke teman-teman, ya demikian. Begitu seriusnya sekarang Malaysia dengan perkembangan yang ada di IKN ataupun ibu kota negara baru Indonesia di Kalimantan. Malaysia sebagai negara yang langsung berbatasan darat dengan Indonesia, tentunya mereka harus ikut berbenah, terutama di daerah-daerah perbatasan agar bisa melancarkan hubungan bilateral antar kedua negara. Inilah yang disoroti terus oleh pihak Malaysia sembari memantau bagaimana perkembangan ataupun progres dari pembangunan IKN. Oke teman-teman ya, kita doakan saja mudah-mudahan IKN menjadi sukses, menjadi ikon ibu kota baru Indonesia, walaupun banyak yang pesimis. Oke, terima kasih dan silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.